Pada ketika ini penonton, kita akan berbicara berkenaan pekerja asing dan bagaimana perkaitannya dengan keterjaminan makanan dalam negara kita. Dan sudah pastinya untuk kita berbicara dengan lebih mendalam lagi, kita bersama dengan Datuk Badrul Hisham Mohamad yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Munawar? Alhamdulillah Datuk. Datuk, sudah pastinya topik keterjaminan makanan ini satu topik yang bukan saja sangat penting kepada kita semua untuk kita memastikan kelangsungan rantaian bekalan makanan kepada masyarakat, namun juga sangat penting untuk kita memberikan pemahaman dan juga pencerahan kepada masyarakat. Jadi mungkin untuk permulaannya Datuk, kalau sebelum ini kita berbicara berkenaan food security dan sekarang ini didefinisikan sebagai keterjaminan makanan. Bagaimana ini menggambarkan komitmen kerajaan khususnya dalam aspek Malaysia Madani, Datuk? Terima kasih Munawar, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua ya. Salam Malaysia Madani. Satu perubahan yang cukup drastik dilakukan oleh kerajaan perpaduan ya, kerajaan baharu negara mengubah corak fokus. Pendekatan dahulu ialah untuk mengadakan sahaja, bertani bertanam. Sekarang ini kita nak memastikan apa jua penghasilan tanaman itu terjamin. Ada dan terjamin. Itu merupakan satu pendekatan baharu yang memerlukan new action. Kita memerlukan satu game changer baharu. Bagaimana kita nak melengkapi hasrat kerajaan untuk mewujudkan aspek keterjaminan makanan. Ya. Keter itu selalu saya dinamakan bagaimana penegasan yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan bahawa cukup dan kecukupan itu dijamin. Jadi itu satu tugas besar bagi kami di MAF. Dulu kita panggil MAFI, sekarang MAF. MAF akan menggerakkan segala usaha, segala perancangan. Perancangan kita dibina di dalam bentuk dasar yang jelas. Kita mempunyai short term, medium term dan long term. Long term kita ialah dasar agro makanan negara. Akan dilaksanakan perancangan 10 tahun. Namun begitu, untuk menangani isu-isu semasa yang sentiasa mendepani kita, Munawar tahu gangguan-gangguan bekalan di sana sini berlaku setiap masa dan tim kita sentiasa bersedia dan kami tidak bersendirian sebenarnya kerana kita mempunyai ramai pihak-pihak yang bekerjasama dengan kita, berkolaborasi dengan MAF untuk memastikan kecukupan dan keterjaminan makanan itu sebenarnya benar-benar direalisasikan di negara kita. Bercakap tentang makanan, ada banyak faktor yang menentukan keberadaan makanan. Di MAF kita menjaga soal availability, soal ketersediaan. Cukup tak cukup itu tugas kami. Ya. Dan selebihnya selepas proses penghasilan dan keberadaan makanan itu selesai, maka kita serahkan kepada pihak yang berikutnya untuk menguruskan rantaian makanan itu. Ya. Sebab itu dalam di MAF kita selalu berpegang kepada prinsip food system ataupun sistem makanan yang mana food system dibina oleh 4 komponen utama di peringkat pengeluaran atau production, di peringkat pemprosesan ataupun processing, di peringkat pengedaran, distribution dan juga di peringkat penggunaan atau consumption. So MAF berada di peringkat pertama, production. Jadi artinya tanpa MAF yang lain itu tidak akan ada. Betul. Sebab itu kita kena pastikan dahulu MAF ataupun keberadaan makanan itu dipastikan sentiasa dalam keadaan efisien, sentiasa dalam keadaan cekap dan sentiasa dalam keadaan bersedia untuk memenuhi keperluan-keperluan yang lain. Jadi sebab itu MAF sentiasa berada dalam keadaan siap siaga untuk memastikan supaya setiap apa jua yang menentukan penghasilan makanan negara berada dalam keadaan sempurna, tip-top. Sebab itu kami antara kementerian ataupun entiti yang sentiasa bising apabila berlaku gangguan kepada faktor-faktor pengeluaran kita. Kita nak supaya kita sentiasa diberikan perhatian oleh semua pihak, bukan sahaja kerajaan, rakyat juga. Rakyat jangan hanya menjadi pemerhati ataupun mereka yang hanya membuat bising apabila berlaku ketidakcukupan. Mereka juga perlu tampil ke hadapan untuk bersama dengan kami dalam konteks keterjaminan makanan. Jadi dalam usaha untuk memperkasakan aspek keterjaminan makanan dalam negara, ialah kita sedia maklum pasca pandemik ini permintaan meningkat dan ianya agak ketara perbezaannya berbanding penawaran yang sedia ada, Datuk. Jadi bagi kita menyelesaikan permasalahan ini, Datuk, bagaimana untuk kita memahami
ini keperluan untuk negara kita membawa masuk pekerja-pekerja asing ini bagi meningkatkan pengeluaran semasa, Datuk? Realiti yang perlu kita terima ialah bahawa sektor pertanian di Malaysia, di negara kita, masih bersifat labor intensif. Ya. Artinya kebergantungan kepada pekerja asing itu masih tinggi. Yes, betul, kita mula menggerakkan usaha ke arah digitalization, ke arah precision farming, ke arah smart farming. Namun begitu, by looking at our food system, melihat kepada sistem makanan di negara kita, kita masih berasaskan kepada faktor-faktor pengeluaran lama, aset-aset lama yang perlu kita renew, yang perlu kita membina semula. Dan yang paling penting ialah soal sokongan kepada sistem ini, soal human factor, soal bagaimana kita nak menguruskan 3 faktor utama dalam konteks pengeluaran, man, machine and money. Kita memerlukan tenaga kerja yang berkapasiti tinggi, yang berprestasi tinggi, yang produktif dalam konteks menghasilkan makanan. Dalam sistem pertanian negara kita, kita masih bergantung kepada aging farmers. Yeah. Petani-petani yang berusia lama, tua, ya, more than 70% of our farmers, mostly mereka ni berusia di sekitar 50 tahun ke atas. Apabila bergantung kepada petani yang berusia lama, berusia lebih daripada 50 tahun, pastinya soal kecekapan mereka sudah menurun. Produktiviti mereka mula berkurang. Jadi kita perlu beralih kepada teknologi. Yeah. Dan teknologi bukan murah. Dan tidak datang dengan begitu sahaja. So kita kena sediakan pasukan, menyediakan sistem yang betul dan menyediakan peralatan yang betul untuk kita menggunakan teknologi dan kita adaptasikan dalam pengeluaran kita. Dan teknologi itu perlu dihayati, digunakan dan dipelajari oleh anak-anak muda kita supaya mereka mudah untuk menerima dan melaksanakan dan juga memodernkan sistem pengeluaran sektor agromakanan kita, ya. Sebab itu dalam konteks man, machine and money, pastinya pertama kita fokus kepada membina kapasiti tenaga kerja kita. Jadi bercakap tentang pekerja asing, memang betul. Realitinya dalam konteks agromakanan, kita memerlukan sekitar 500,000 pekerja keseluruhan untuk menggerakkan khususnya 8 subsektor utama yang komoditi utama yang menjadi concern, beras adalah keperluan rakyat utama. Jelapangan padi kita perlu dipastikan produktif. Kita ada lebih kurang 10 jelapangan padi seluruh negara. Dan jelapangan padi ini kita memberikan tumpuan untuk menghasilkan sekurang-kurangnya 70 ke 80% keperluan negara. Dan di kebanyakan jelapangan padi masih bergantung kepada tenaga kerja tua yang masih setia dalam bidang ini. Dan mereka ni adalah aging farmers yang lebih berkonsepkan secara diri. Setakat ala kadar sahaja. Jadi ini tidak boleh, tidak bagus untuk sektor pertanian kita. Sebab itu kita nak modernkan, ya, menggunakan machinery yang terkini. Masalah kita ialah antara machinery kita dan size of farm kita tidak sama. Ada mesin yang tak sesuai digunakan di setengah-setengah kawasan dan menyebabkan berlaku satu lagi faktor yang menjadi masalah, iaitu kita namakan sebagai post-harvest losses. Kehilangan lepas tuai tinggi. Kita hasilkan 10 tan, 3 tan keluar, dibazirkan. Jadi ini yang menjadi persoalan kita, bagaimana kita nak meningkatkan produktiviti, mencukupkan bekalan, tetapi kita masih berdepan dengan masalah logistik, masalah machinery, masalah teknologi, masalah gap yang masih luas di antara pengguna, petani dan juga teknologi yang sepatutnya digunakan dan juga kos yang patut kita belanjakan untuk kita merapatkan ataupun kita nak menyelesaikan isu gap tadi. Okey, Datuk. Untuk kita memperkasakan industri agromakanan kita ni pada tahap yang optimum ini, Datuk, dan juga kita melihat kepada faktor jangka masa panjang, sepastinya kita tidak mahu bergantung kepada pekerja asing buat sama-lamanya. Jadi bagaimana Datuk melihat ketersediaan khususnya bagi generasi muda pada ketika ini untuk terlibat dalam bidang agromakanan, keterjaminan makanan ini, Datuk? Ya, untuk tahun 2023, saya kena sebutkan 5 perkara yang kita sedang berikan tumpuan. Pertamanya, kita nak tingkatkan pengeluaran hasil makanan melalui intensifying pengeluaran daging, pengeluaran aquakultur kita. Dan juga kita nak nak substitute kepada importation of animal feed, ya. Kita nak menanam jagung. Tetapi satu daripada 5 yang penting ialah untuk kita meremajakan sektor pertanian melalui penglibatan golongan belia. Tetapi bagaimana? Kita bercakap senang.
kita bercakap, datanglah dan bertanilah ataupun embark dalam sektor pertanian, tapi mereka tidak akan datang tanpa ada tarikan-tarikan tertentu ataupun tanpa usaha berfokus dilakukan oleh kerajaan. Sekarang ini banyak gadget digunakan dalam sektor pertanian. IoT di mana-mana kita sudah lihat ada, tetapi kadar penggunaannya masih rendah. Jadi satu usaha menyeluruh perlu dilakukan oleh kerajaan yang berstruktur, yang melibatkan kerjasama semua pihak berkepentingan. Saya melihat potensi remaja kita ataupun anak muda kita yang lahir daripada sistem pendidikan TVET kita cukup ramai. Mereka berkepakaran, berkemahiran, tetapi mereka mungkin tidak ada peluang ataupun mereka tidak ada galakan untuk masuk ke sektor ini. Dan sektor ini masih dilihat tidak seksi. Itu yang antara keyword dia. Jadi bagaimana nak seksikan sektor pertanian, antara usaha yang boleh kita buat ialah kita menjenamakan semula sebagai sektor yang berteknologi tinggi, menggunakan device terkini, menggunakan sistem IoT, menggunakan aplikasi. Jadi ini akan menarik minat orang muda untuk masuk. Sudah ramai, sudah ada yang berkecimpung dalam bidang ini, tetapi kita nak tingkatkan lagi jumlah itu supaya kita dapat selerakan mereka di seluruh negara dan menghasilkan pengeluaran yang lebih besar untuk menampung keperluan dalam negara kita dahulu sebelum kita bergerak ke arah untuk mengeksport produk kita. Okey, dalam hal ini juga kita difahamkan bahawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mengadakan dialog industri agromakanan dan taklimat khas pengajian pekerja asing sektor pertanian. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit bagaimana tercetusnya idea ini dan apa antara intipati utama dalam dialog ini. Dialog agromakanan kita mulakan seawal tahun lepas, 2022. Kita memulakan tahun dengan menjemput pemain-pemain industri untuk datang dan kita berbincang, berdialog dengan mereka untuk mendapatkan cadangan, idea dan juga maklum balas. Apakah kehendak mereka, apakah aspiration mereka yang perlu kita laksanakan di pihak kerajaan. Kita mendapat maklum balas yang cukup baik daripada mereka dan kita gunakan maklum balas itu sebagai polisi guidance kita. Apabila kita nak merangka sesuatu dasar, inilah aspek-aspek yang perlu kita berikan perhatian. Tahun ini kita akan lakukan yang sama. Kita akan mulakan tahun 2023 selepas Yang Berhormat Menteri MAF mengumumkan 5 pendekatan baru untuk MAF 2023. Kita akan bawakan semua pemain industri dalam subsektor utama untuk mereka memberikan input mereka. Dan daripada situ kita akan jadikan sebagai panduan untuk kementerian merancang gerak kerja sepanjang tahun. Jadi dalam masa yang sama, kita akan adakan juga taklimat pekerja asing. Sekarang ini kerajaan baharu memberikan tumpuan untuk menggerakkan semula sektor ekonomi yang terkesan teruk akibat pandemik. Salah satunya sektor pertanian. Di sektor kita memerlukan sekitar 185,000 pekerja asing. Dengarnya macam besar, tetapi sebenarnya sektor kita besar. Jadi sebab itu usaha sedang dilakukan supaya semua majikan-majikan yang memerlukan pekerja asing, mereka diberikan kelonggaran untuk menggaji. Syaratnya tetap perlu dipenuhi, tetapi beberapa kelonggaran diberikan oleh kerajaan untuk mempermudahkan. Dan akhirnya farm-farm kita yang ditutup boleh dibuka semula. Dan banyak pengurusan ladang ataupun farm yang terhenti disebabkan oleh pandemik dan juga disebabkan oleh penutupan farm kerana tidak ada pekerja akan dapat dibuka semula. Dengan itu kita menjangkakan bahawa bekalan makanan kita akan beransur pulih dan kita akan melalui Ramadan, Hari Raya dan sebagainya. Dan ini memerlukan jaminan bekalan yang mencukupi. Jadi usaha kerajaan membuka, melonggarkan syarat-syarat pengkajian ini akan memberikan value added kepada kita. Jadi kita mengharapkan supaya majlis program kita yang akan diadakan nanti mendapat sambutan yang baik daripada seluruh majikan di seluruh negara yang berkecimpung dalam bidang pertanian untuk datang, berdialog dan memahami proses penggajian pekerja asing, kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan untuk tempoh 3 bulan pertama jangan dilepaskan kerana selepas ini tidak mungkin akan ada lagi peluang sebegini untuk memudahkan mereka mendapatkan pekerja asing. Bila dan di mana, Datuk, program ni? Program akan diadakan pada besok pagi di Dewan Serbaguna MAF di Putrajaya dan kita telah keluarkan jemputan kepada semua yang terlibat dan kita harap kita menjangkakan sekitar 400 majikan daripada seluruh negara termasuk persatuan-persatuan yang berdaftar. Mereka akan datang dan akan
dirasmikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan bersama dengan kita, dan kita akan bawakan beberapa wakil daripada jabatan kementerian terlibat, Jabatan Tenaga Kerja, Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri, Formema yang terlibat, dan juga Plan Malaysia yang melibatkan soal KM, kebenaran merancang, banyak isu yang berkaitan dengan Akta 446, penyediaan perumahan yang sempurna untuk pekerja. Dan kita nak memahami hasrat kerajaan dan apakah perkara yang boleh dan tidak boleh kita berikan pengecualian untuk mereka memenuhi syarat kelonggaran pekerja tadi. Okey Datuk, untuk pemain-pemain industri ataupun masyarakat di luar sana mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dialog yang akan dilaksanakan ini Datuk, adakah boleh diketahui melalui portal rasmi kementerian Datuk? Kita akan war-warkan dalam portal-portal rasmi bukan sahaja di kementerian tapi di semua 13 jabatan di bawah kementerian, dan juga akan ada FB Live akan dibuat pada hari berkenaan dan juga webinar. Jadi ini memudahkan mereka berada di luar Lembah Kelang untuk turut serta mengikuti program ini, dan kita mengharapkan supaya mereka semua memberikan kerjasama baik untuk kita, dan kita akan buat yang terbaik bagi memastikan soal keterjaminan makanan di negara kita akan dapat kita sama-sama jayakan. Selamat maju jaya kami ucapkan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas pelaksanaan dialog industri agromakanan dan juga taklimat khas pengajian pekerja asing sektor pertanian. Terima kasih Datuk bersama kami pada pagi ini. Banyak input yang bermanfaat yang kita dapatkan khususnya berkenaan aspek keterjaminan makanan. Terima kasih Datuk. Terima kasih Munawan. Alhamdulillah.